Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan bulan Al-Quran Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini dengan program 30 hari 30 ayat. Satu usaha kita untuk mendalami, memahami dan menghayati, dan insya-Allah akan menghiasi kehidupan kita dengan amalan-amalan yang dididik di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita teruskan dengan ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-74 dengan qari kita. Sekali lagi saudara Kawi, dipersilakan Kawi untuk memperdengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Maksudnya, kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Qawi atas bacaan beliau sebentar tadi daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Kali ini ayat pertama tentang hati dan perumpamaannya tentang batu. Allah. Jadi Allah bandingkan keras hati dan batu boleh terpecah. Ini seperti satu amaran kepada ataupun satu cerita tentang orang yang hatinya begitu keras. Betul. Dan tidak mahu mendengar kebenaran dan ayat-ayat kebenaran ketuhanan dan juga kebenaran yang berlaku di dunia. Ustaz. Betul Datuk Seri. Cantik sangat tu. Apa yang Datuk Seri hurai tadi tu, kita ambil yang tu sebagai kita punya dasar. Allah menggambarkan tentang hati. Sebab apa? Sebab hati ni adalah raja dalam badan kita ni. Eloklah yang lain. Ada satu cerita tentang hati ni, Tok Seri. Seorang lelaki bernama Luqmanul Hakim. Cantik ni, kalau orang soleh lah kita kata. Nama surah pun ada nama Luqman. Dan suatu hari Luqmanul Hakim ni, dia khadamnya, dia duduk kerja. Jadi bos dia kata, Luqman, tolong Ustaz masak ke aku makanan yang paling baik dalam tubuh badan seekor binatang ni, masak yang paling baik untuk aku. Makanan yang paling baik. Maka Luqmanul Hakim masak lidah dan juga hati. Kambing tu. Masak. Tuan dia makan. Settle. Esok tuan dia kata, Luqman, hari ni masak kat aku yang paling buruk sekali dalam tubuh badan binatang ni. Luqman masak juga hati, lidah. Masak, makan. Tuan dia masa nak makan, ni macam menu semalam. Dia sebab mana sama. Tapi request lain-lain. Semalam baik, hari ni paling buruk. Maka kata tuan dia, Luqman, ni pasal apa masak lagu ni? Luqman kata, wahai tuan. Kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya dalam badan satu manusia, makhluk ni, hati dan lidah ni lah yang menentukan dia tu ke mana. Baik hati dia, lidah dia, baiklah keseluruhan hidup dia. Buruk hati dia, buruk lidah dia, buruklah keseluruhan dia. Dan sebab tu Nabi SAW bersabda kepada kita dengan mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam badan manusia ni ada seketui daging. Betul dah. Sekiranya baik dia, maka baiklah keseluruhan tubuh badan. Kalau buruk dia, maka buruklah keseluruhan tubuh badan. Ketahuilah benda itu adalah hati. Pandai Datuk Seri. Dan kalau saya boleh tambah sikit, sebab tu dalam Islam dia tak ada ahad tu.
Apa? Saya ni memang mulut puaka tapi hati saya baik. dalam Islam dia tak ada ayat tu. Tak ada. Dia relate, dia bergabung Ustaz. Betul. Dia bercantum. Dia mesti hati yang bersih akan menghasilkan luaran yang bersih, yang elok. Mustahil satu orang dia kata saya memang lagu ni, memang mulut saya puaka, memang mulut saya lagu ni, tapi hati saya baik ingat Tuhan, tak boleh lagu tu. Saya memang lagu ni tak tutup orang, tapi hati saya takut ke Allah. Datuk ingat masa cerita tu tergelak kan. Jadi sebab tu dalam Islam dia tak ada yang tu. Dia hati akan menentukan tang mana arah tuju kita pergi. Sebab itulah dalam kita punya agama, hati menjadi tempat yang paling penting. Oh, teringat saya ayat yang biasa diajarkan usrah pertama dulu. Innamal a'malu binniyat. Selesai. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga akhirlah. Betul. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaihi. Pandai, selesai. Dan jangan kita berdoa, harapnya kita berdoa kita jangan jadi seperti yang disebut oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Allah tak mau. Jadi terima kasih, jaga hati kita yang dididik dengan Al-Quran, dengar, amalkan zikir, dan hati inilah yang akan diterjemah dengan perilaku yang dipanggil sebagai adab. Dan selesai. Adab itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang baik di dunia dan insya-Allah betul di akhirat. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Don. Terima kasih. Penjelasan yang sangat menyentuh hati dan mengingatkan kita tentang pentingnya hati kita dipelihara. Bertemu lagi esok dalam 30 hari 30 ayat bersama saya dan Ustaz Don, insya-Allah, dan juga saudara Qawi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.